Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita teruskan lagi mata pelajaran reka bentuk dan teknologi tahun 4. Masih lagi dalam tajuk reka bentuk pengaturcaraan. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menghuraikan masalah menggunakan pseudocode dan catak alih. Standard kandungan 6.1 Asas pengaturcaraan. Standard pembelajaran 6.1.4 Menghuraikan satu masalah menggunakan pseudocode dan catak alih. Objektif pada hari ini, murid dapat menghuraikan satu masalah menggunakan pseudocode dan catak alih, menilai dan membuat penambahbaikan pseudocode dan catak alih yang dihasilkan, merumus pseudocode dan catak alih yang telah dihasilkan. Kriteria kejayaan, murid dianggap berjaya sekiranya dapat menilai dan membuat penambahbaikan pseudocode dan catak alih yang dihasilkan. Baiklah. Murid-murid boleh semak buku teks muka surat 83 hingga 85. Kita boleh menghuraikan masalah yang dihadapi dengan menggunakan pseudocode dan catak alih. Mari kita tengok situasi ini. Arif tidak dapat mengukur dan menanda dengan betul. Akibatnya, bahan projek yang dipotongnya tidak menepati saiz yang dikehendaki. Kita tengok dialog antara Arif dan cikgu. Cikgu, adakah cara saya mengukur dan menanda ini betul? Tidak betul. Sepatutnya letakkan pembaris di atas bahan yang diukur. Setkan nilai kosong pembaris pada bahagian tepi bahan yang hendak diukur dan ditanda. Letakkan mata pensel secara menegak pada ukuran yang dikehendaki dan buatkan satu tanda yang jelas. Nampak tak situ kesalahan Arif? Yang pertama dia kata dia letakkan pembaris di atas bahan yang diukur betul. Lepas tu setkan nilai kosong. Kalau kamu perhatikan dia tak setkan pada nilai kosong. Dia setkan pada hujung pembaris. Patutnya dekat tepi ni pada nilai kosong. Kan itu kesalahan dia yang pertama. Lepas tu dia suruh buat apa? Kat sini kata letakkan pembaris pada bahan yang diukur ni satu. Setkan nilai kosong pembaris pada bahagian tepi bahagian yang hendak diukur dua. Letakkan mata pensel secara menegak pada ukuran yang dikehendaki dan buatkan satu tanda yang jelas. 4. Okey, itu adalah set arahan yang tepat. Baiklah, Arif dan Leong telah menghasilkan pseudocode dan catak alih berikut. Ini Arif dan Leong cuba buat. Okey, mula-mula kalau kamu tahu ingat balik, kalau pseudocode mesti kita menggunakan perkataan mula dan tamat dan dimulakan dengan semua perkataan itu adalah huruf besar, kan? Okey, mula betul. Letakkan pembaris di atas bahan yang diukur betul. Mesti kena huruf besar sini ni. Tepi ni mesti kena huruf besar. Betul tak pseudocode dia ni? Okey, letakkan. Ya, mula-mula ni mesti kita gunakan kata kerja. Gunakan huruf besar dan tebal. Letakkan mata pensel secara menegak pada bahan yang diukur. Buatkan satu tanda dengan jelas dan tamat. Okey, pseudocode dia betul. Catak alih, mula. Okey, betul. Dalam catak alih kita gunakan simbol. Simbol mula. Okey, betul. Ini adalah simbol proses. Okey, betul dia punya simbol dia. Okey, letakkan pembaris di atas bahan pengukur. Letakkan mata pensel secara menegak pada bahan yang diukur. Buatkan satu tanda dengan jelas tamat. Okey, samakan dia punya cara kerja dia. Tapi betul tak cara kerja dia ni? Kita semak balik. Tengok pada penambahbaikan. Okey, menilai dan menambah baik pseudocode. Okey, arahan dia tadi cikgu kata salah sebab apa? Okey, kalau kamu tengok kat sini, kita baca balik dia punya ni. Arahan dia sepatutnya letakkan pembaris di atas bahan yang diukur. Okey, mesti ada kata mula kan? Okey, betul sama satu. Setkan nilai kosong pembaris pada bahagian tepi bahan yang hendak diukur. Ini nombor 2. Ada tak? Tak ada kan? Letakkan mata pensel secara menegak pada ukuran yang dikehendaki dan buatkan satu tanda dengan jelas. Okey, ini nombor 3 dan buatkan satu tanda yang jelas nombor 4. Okey, ada. Dia tertinggal satu arahan kat sini kan? Setkan. Jadi susunannya lengkap dan tertib tak? Salah lah sebab dia tak tertib. Sebab dia tertinggal pada setkan nilai kosong. Okey, kata kerja pada awal pernyataan. Betul. Ada letakkan, buatkan. Betul. Huruf besar dan tebal pada kata kerja. Betul.
bermula dengan perkataan mula dan tamat. Perkataan mula dan tamat ditulis huruf besar dan tebal. Okey, betul. Ni betul. Cuma kesalahannya ialah pada susunan. Itu bagi pseudocode. Kita nilai pula untuk carta alih. Sama juga macam tadi. Letakkan pembaris di atas bahan yang hendak diukur. 1. Okey, ada. Setkan nilai kosong ni 2. Tapi dia tak ada kat sini sepatutnya. Okey, letakkan mata pensil secara menegak pada ukuran yang dikehendaki, dia ada. Dan buatkan satu tanda dengan jelas ada. Perkataan tamat pun ada mula. Okey ni. Jadi kat sini sama juga dengan pseudocode. Lengkap dan tertib tidak, sebab dia tertinggal satu arahan. Okey. Kata kerja pada awal pernyataan betul ada. Nampak? Simbol menggunakan bentuk simbol yang betul. Ini untuk simbol mula, ini untuk simbol proses 4 segi tepat. Perkataan mula dan tamat ada dan digunakan dengan huruf besar. Okey, betul. Cuma yang salah kat sini adalah pada susunan. Okey, mari kita buat penambahbaikan. Okey, kita tengok pada penambahbaikan bagi pseudocode. Okey, tadi cikgu dah kata tadi kan, nombor 1 letakkan pembaris di atas bahan yang hendak diukur. Nombor 1. Okey, ini yang dah ditambah baik ni asal kan? Ada. Okey. Mula mesti ada. Setkan nilai kosong pada bahagian tepi bahan yang hendak diukur dan ditanda. Ini. Betul, ni dah dibuat penambahbaikan. Yang tak ada kan? Yang asal tadi dia buat. Okey, letakkan mata pensil secara menegak pada ukuran yang dikehendaki. Ada. Buatkan satu tanda dengan jelas ada dan perkataan tamat dan mula. Okey. Jadi kat sini kita tambah pada perkataan setkan. Setkan ialah kata kerja. Setkan nilai kosong pembaris pada bahagian tepi bahan. Ini salah, ini betul. Itu penambahbaikan bagi pseudocode. Bagi kita tengok untuk carta alih. Sama juga, cuma ianya dalam bentuk simbol. Okey. Kalau kamu tengok sini, letakkan pembaris di atas bahan yang diukur. Okey, mesti ada perkataan mula. Setkan nilai kosong pada pembaris bahagian tepi yang hendak diukur dan ditanda ni. Ini kita buat penambahbaikan. Kita letak pada warna oranye. Kat sini sepatutnya kita kena tambah. Ni kita tambah. Okey. Letakkan mata pensil secara menegak pada ukuran yang dikehendaki. Okey, ada. Buatkan satu tanda dengan jelas ada dan tamat. Okey, nampak kat situ bagaimana kita buat penambahbaikan. Okey, merumuskan pseudocode dan carta alih. Kita mendapati bahawa satu langkah tidak dimasukkan dalam penghasilan pseudocode dan carta alih. Hal ini mengakibat kesalahan semasa melaksanakan kerja mengukur dan menanda. Nah, dalam pembaris, kalau dalam pembaris kamu dia tak mula daripada kosong, dia akan tinggalkan sedikit ruang. Jadi bila kamu ukur, contoh kamu nak 20 cm. Tapi kamu ukur daripada hujung pembaris. Jadi benda tu bukan dah 20 cm sebab ada satu lagi ukuran yang tak ada penanda kan. Jadi kalau kita nak ukur, kita mesti setkan kosong pada bahan kerja kita. Mula-mula set bahan kerja kita, mesti tandakan pada kosong dekat bahan. Jangan kita mulakan pada hujung pembaris. Barulah ukuran kerja kamu tepat ukurannya. Oleh itu, kita hendaklah memastikan setiap urutan langkah kerja mengukur dan menanda dimasukkan dengan betul dan tepat dalam penghasilan pseudocode dan carta alih. Okey, ingat ya kat sini murid-murid. Kita kalau nak buat bentuk ada masalah, kita kena ikut susunan. Kalau kamu tak ikut susunan, nanti kerja kamu akan tidak tepat ukurannya. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada PDPR akan datang. Terima kasih.